Assalamualaikum dan selamat petang semua. Jadi pada hari ini saya akan membuat satu video yang berkaitan dengan mata pelajaran saya, iaitu mata pelajaran pemikiran kritis dan kreatif. Jadi sebelum saya memasuki isi dan tajuk kepada tugasan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syahrin Najmi bin Helmi, pemegang No Cut Matrix I20204889. Jadi, apakah tajuk kita pada hari ini? Tajuk kita pada hari ini adalah melakukan bedah buku daripada buku Wacana Pemikiran Islam yang ditulis oleh Encik Syed Syariman itu sendiri. Jadi di dalam buku Wacana Pemikiran Islam ini terdapat banyak tajuk yang kita mampu untuk menjadikan pedoman di dalam hidup kita. Pada hari ini juga saya akan membincangkan satu tajuk yang terdapat di dalam buku, iaitu daging korban untuk bukan Muslim. Sebelum saya memulakan penghujaan saya, izinkan saya untuk memaparkan isi-isi kandungan yang terdapat di dalam buku Wacana Pemikiran Islam ini di bawah tajuk daging korban untuk bukan Muslim. Sebelum saya memulakan penghujaan saya, marilah kita mengenali tentang artikel ini. Artikel ini berkaitan dengan korban. Jadi, adakah anda tahu apakah itu ibadah korban? Jadi, maksud ibadah korban ini adalah penyembelihan binatang yang dilakukan pada hari perayaan Aidiladha atau hari Tashrik untuk mendampingkan diri kita sebagai hamba Allah ini, untuk mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ini juga mempunyai ciri-ciri binatang yang tertentu. Seperti yang kita tahu, di dalam kehidupan seharian kita, apabila melakukan ibadah korban, semestinya seperti lembu, kambing, biri-biri, manakala di Arab lebih kepada unta dan lain-lain lagi. Yang kedua, di manakah datangnya dan hadirnya istilah korban itu? Ibadah korban ini muncul oleh kerana peristiwa besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang terpaksa menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan atau untuk menyembelih anaknya sendiri. Di dalam buku ini juga penulis mengutarakan isu tentang ibadah korban ini. Adakah daging korban ini boleh diagihkan kepada orang yang bukan Muslim? Dan apabila kita memasak daging tersebut, adakah boleh untuk orang bukan Islam menjamu daging korban tersebut? Itu adalah antara isu-isu yang diutarakan oleh penulis ini. Penulis memberikan penghujahan tentang isu ini, iaitu di dalam surah Al-Hajj Allah telah berfirman, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi diberikan pada orang yang sengsara dan fakir. Selain itu juga, dengan ini maka para ulama telah mengemukakan
ijtihad mereka bahawa tentang keharusan untuk memberi daging korban ini kepada orang bukan Muslim. Bagi pendapat mazhab Maliki, perbuatan pengagihan daging korban kepada orang yang bukan Muslim ataupun Yahudi dan Nasrani, mazhab Maliki mengatakan ia adalah makruh. Dan bagi pendapat mazhab Hambali pula, mereka mengatakan bahawa pengagihan daging korban kepada orang yang bukan Islam adalah harus jika korban itu adalah korban sunat. Bagi pendapat mazhab Syafi'i pula, pengharaman pengagihan daging korban ini untuk orang yang bukan Muslim berdasarkan hujah para ulama yang dikaitkan dengan hujah qiyas. Daging korban ini bertujuan untuk kita mendekatkan atau mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu juga daging korban ini seharusnya diberikan dan dijamah oleh orang-orang yang beriman. Berdasarkan pandangan dan penghujahan daripada pelbagai aliran mazhab, jadi para ulama Islam umumnya mengharuskan pengagihan daging korban ini kepada orang yang bukan Muslim dengan bertujuan, dengan syaratnya, iaitu korban itu bukanlah korban wajib. Dan walau apa-apa pun, daging korban itu seharusnya diagihkan terlebih dahulu kepada orang-orang yang Muslim dan orang-orang yang beriman. Dan itu adalah pandangan ataupun solusi yang diutarakan oleh penulis tersebut. Kesimpulannya, dengan ibadah korban ini, kita mampu untuk menarik orang bukan Islam dan kita mampu untuk mempromosikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Dan di Malaysia juga kita hidup sebagai negara yang majmuk, iaitu negara yang memiliki pelbagai kaum dan agama. Oleh hal yang demikian, dengan ini kita mampu untuk membantu orang yang bukan Islam. Sekian daripada saya, yang baik datangnya daripada Allah SWT dan kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum.